Yang saya muliakan saudara-saudara, para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat teruskan bacaan kitab kita ini, iaitu muka surat 18. Ya, 18 iaitu yang kelima. Sifat Allah Ta'ala yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Ya. Sifat yang pertama ialah wujud. Wujud artinya ada. Dalil akli dia ada alam ini, dan dalil nakli dia huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Yang kedua ialah qidam. Qidam artinya sedia. Dalil aklinya ada alam ini, dan dalil naklinya ialah huwal awwal wal akhir. Dan yang ketiga baqa. Baqa artinya kekal, ya. Dalil akli dia ialah ada alam ini, dan dalil naklinya ialah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang keempatnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalah-salahan Allah Ta'ala itu dengan yang baharu. Dalil aklinya ialah ada alam ini, dan dalil naklinya ialah laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Yang kelima qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdirinya Allah Ta'ala itu dengan sendiri. Dalil aklinya tetap juga baharu, ada alam ini, dan dalil nakli dia ialah innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Ya, itu dalil nakli, innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Saya itu cakap nak tulis, tapi malam ni baru teragak, tak sempat dah nak tulis. Kalau ada rezeki 2 minggu akan datang lah, insya-Allah. Ya. Baik, kita lihat sana yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyam artinya berdiri. Hu tu ialah Allah, ya, berdirinya Allah itu binafsih, dengan dirinya sendiri. Artinya Allah Ta'ala itu terkaya dari sekalian alam. Allah Ta'ala tidak memerlukan apa-apa manfaat daripada alam ini. Ya, Allah Ta'ala tak ambil manfaat daripada makhluk. Semua perkara, semua kalimah, semua ayat-ayat, apa-apa saja yang kita terlintas dalam hati kita, dalam pemikiran kita, itu semuanya bukan Allah Ta'ala. Ya, kerana Allah Ta'ala tak serupa dengan yang baharu. Tu yang keempat dulu. Ya, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi berkaitan dengan segala yang baharu ini Allah Ta'ala yang jadikan. Allah itu khalik, dan alam ini ialah makhluk. Ya, Allah khalik, alam makhluk. Jadi makhluk tu juga khalik yang mencipta, yang menjadikan. Makhluk yang dijadikan. Jadi Allah itu mencipta, menjadikan. Manakala sekalian alam ini adalah makhluk yang dicipta dan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu Allah tidak mengambil faedah daripada makhluk. Misalnya masa itu makhluk, tempat adalah makhluk, ya, apa saja. Dan hala, ya, hala tuju itu makhluk. Dan kita dengan keadaan atas bawah itu makhluk. Jadi semuanya Allah Ta'ala tak ambil manfaat. Jadi apa saja Tuhan jadikan, termasuklah juga kursi makhluk, arash juga makhluk, lauh mahfuz, qalam, ya, sidratul muntaha, baitul ma'mur, baitul izzah,
yang kita tak dapat mengetahuinya dengan penglihatan pendengaran, ya, itu adalah makhluk. Jadi Allah Ta'ala tak ambil faedah daripadanya. Jadi yang ayat yang mengatakan Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, iaitu Tuhan Ar-Rahman duduk di atas aras. Maksud duduk atas aras tu bukannya duduk macam kita duduk dalam surau ni, bukan macam saya duduk atas kursi ni, ya, tapi duduk tu maksud situ ialah Allah Ta'ala berkuasa di aras, ya. Aras yang sangat tinggi, tempatnya di mustawa, itu pun sampai mana saja alam ini semuanya kuasa Allah Ta'ala. Itu Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Begitu juga dengan disebutkan Allah Ta'ala seolah-olah macam ada tangan. Yadullahi fawqa aydihim dalam Quran. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu maksud tangan itu ialah, ya, kurniaan Allah. Kurnia Allah, kuasa Allah. Allah Ta'ala beri kurnia, Allah Ta'ala beri rezeki pada mereka, ya, pada sekian hamba-Nya Allah yang beri rezeki. Dan juga kuasa Allah Ta'ala, tangan Allah, Allah memberikan kuasa, menunjukkan kuasanya. Ya, baru ini kita dengar dalam berita bahawa Israel terbakar, kan? Israel terbakar. Berapa lama tu? Lama berpuluh tahun, semenjak daripada tahun 1946 Israel, ya, asalnya tak ada negara Israel. Kemudian British dan tentera bersekutu meletakkan Yahudi itu di Palestin. Letakkan di Palestin, asalnya letak saja dekat tempat kosong, tanah kosong, letak situ. Kemudian Israel ni mereka buat cara gangster, ya, mengganas, dia menakut-nakutkan orang penduduk Arab situ, menghalau penduduk Arab dari kampung mereka dengan paksa jual. Dipaksa jual tanah-tanah Arab situ. Mau tak mau Arab terpaksa jual. Dan Arab nak lawan pun tak boleh, walaupun mereka bilangan sedikit, sebab mereka bersenjata. Senjata mereka dibekalkan oleh negara-negara bersekutu yang membekalkan senjata, ya, kepada Bani Israel, kepada Yahudi. Maka mereka pun makin lama makin kokoh, dan mereka mendapat kawasan yang besar. Sebahagian daripada Palestin mereka namakan sebagai Israel. Kawasan itu tak masuk dalam peta, ya, dalam map atlas dulu, awal-awal dulu tak ada nama Israel tu, ya, dalam peta. Sekarang ni baru ada, sebab mereka dah lebih kuat kerana atas sokongan daripada tentera bersekutu, ya, negara bersekutu yang sokong mereka. Dan sekarang ni pula Pertubuhan Bangsa Bersatu dengan tak rasminya seolah-olah menyokong juga wujudnya Israel. Sebab itulah mereka sekarang nak buat perundingan bagaimana? Perundingan mengiktiraf akan Israel itu, wujud Israel. Apabila tak diiktiraf pada 1967, Israel pun memulakan perang terhadap negara-negara Arab untuk meluaskan jajahan takluknya, ya. Jadi pengganas tu yang meluaskan tanah dia. Maka diperangilah kawasan Sinai di Mesir dan kawasan Bukit Golan di Syria, kawasan tebing barat Jordan, kan, kawasan selatan Lebanon, semua di kawasan, dan juga di Teluk Aqabah, sampailah pada Suez Canal, ya, terusan Suez, dapat dikuasai oleh Israel. Maka mereka bertambah angkuh, tambah sombong, dan mereka bertindak demikian. Kemudian pada tahun 1967 itu juga Mesir terus melakukan peperangan terhadap Israel, nak ambil semula Sinai, dan Mesir berjaya pada bulan Ramadan tu, peperangan tu, ya, Mesir berjaya dapat ambil semula Sinai, sampai pada Teluk Aqabah dapat diambil. Jadi dengan itu
dan Mesir nak teruskan lagi perang sampai ke Israel, tetapi Amerika dah beri amaran kalau Mesir terus maka Amerika akan perang Mesir, tentera bersekutu. Itu kita tengok orang kafir, mereka sokong menyokong untuk menegakkan negara masing-masing. Dan juga orang kafir di Indonesia yang terkini, iaitu yang paling lewat sekali, iaitu di Timor Leste, Timur dan disokong oleh Australia, sokong oleh anggota negara bersekutu untuk ambil Timur. Indonesia terpaksa lepaskan Timur, yang sekarang ni nama Timor Leste. Dan sedangkan di di Pakistan India, Kashmir di India tu tak dilepaskan kepada orang Islam yang patutnya serah pada Pakistan. Dia bagi dua Kashmir tu, sebahagian Pakistan, sebahagian India. Tak lepas-lepas daripada dulu. Begitu dengan orang perjuangan orang Islam Patani, tak lepas-lepas sampai sekarang. Perjuangan orang Islam Moro di Filipina tak juga lepas. Tetapi perjuangan Kristian di Sudan, di Darfur Sudan, senang saja, kejap saya dah lepas dapat kat Kristian, kan? Itu kita tengok macam mana orang kafir. Ini semua perancangan kafir, perancangan Kristian dan Yahudi antarabangsa. Jadi dengan itu kita tak ada daya upaya melainkan berdoa. Kita pun doa lama, doa daripada tahun 46. Sekarang ni tahun berapa? Tahun 2016. Berapa tahun tu? 50 tahun, kan? 60 tahun. Tak? 60 tahun baru Allah Ta'ala makbulkan. Kita nampak apalah lambat benar Allah Ta'ala buat. Kan? Lambat sangat Tuhan beri ni. Kenapa Allah Ta'ala dah tunjuk pada nakkan supaya orang Islam tu bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tapi orang Islam tak bersatu. Arab yang beramainya lebih 300 juta Arab di Timur Tengah tu, dia tak dapat mengalahkan Israel 13 juta. Kan teruk tu. Tak dapat. Pasal apa? Pasal di belakang Israel tu pula beratus juta lagi, kan? Negara-negara kafir yang menyokong Israel. Wallahualam. Itu yang Donald Trump mula-mula sekali dia nak naik presiden, dia akan bertemu, berbual, bincang dengan presiden Israel. Mula sekali. Ya, wallahualam. Jadi sebelum dia datang, Allah Ta'ala bakar, kan? Tuhan bakar. Dan Israel membuat keputusan di parlimen mengharamkan azan bagi orang Palestin. Padahal Palestin, negeri Palestin tak benarkan azan. Bila tak benarkan azan, sebelum lepas saja 3 hari mereka meluluskan tak benarkan azan, Allah Ta'ala bakar bumi dia, kan? Wallahu alam. Telah berlaku. Baik. Jadi itu semua apa? Kerja Allah Ta'ala. Dan kerja Allah Ta'ala tak ada siapa boleh paksa. Sebab tu kudrah iradah takluk dia pada mungkin, pada yang harus. Kudrah iradah tak takluk pada wajib, tak takluk pada mustahil, dia takluk pada harus. Jadi kuasa dan kehendak Allah. Jadi Allah Ta'ala berkehendak bila? 60 tahun kejap je. 60 tahun bukan lama. 60 tahun belum ada setengah hari lagi kalau banding dengan langit, kan? Di langit, masa di langit, ya, satu hari di langit menyamai 1000 tahun di dunia, di bumi. Jadi perkira 60 tahun, belum, tak sampai sehari, belum lagi setengah hari pun tak ada, kan? 1000 tahun 60/1000 berapa dah jadi, kan? Berarti 6/100, ya, 6/100 hari, 6/100 darab pula 24 jam, berapa dapatnya? Ya, sikit benar, berapa minit je,
Masya Allah. Itulah tu kita rasa 60 tahun lama. Tak, sekejap je. Ya. Sekarang dah tiba sekarang ni, dah Israel dah merayu sana sini minta tolong padamkan api. Macam mana nak padamkan api? Api tu keluar dari tanah. Kan? Bukan api tu dekat rumah. Buat rumah bolehlah bomba padamkan. Ni api keluar dari tanah. Masya Allah. Macam mana padamkan tu? Itulah kerja Allah Ta'ala. Sebab tu kita hendaklah sentiasa patuh, takut pada Allah, gerun terhadap kuasa dan ketetapan Allah, supaya kita diselamatkan Allah Ta'ala daripada bala dan bencana. Tapi kita buat banyak perkara. Kerana zaman kita sekarang ni zaman yang paling teruk, kan? Kita Malaysia sekarang tahun 2000, ya, 2015, 2000, start daripada 2008, kan? Start daripada 2008 kita paling teruk negara kita. Bila pula kita nak tunggu balasan Allah Ta'ala? Subhanallah, kan? Kita sangat takut balasan Allah bukan pada kita, pada siapa? Pada cucu cicit kita nanti, kebalasan yang akan terima, kan? Subhanallah. Baik. Jadi sebab itulah kita kena, ya, kena kena membetulkan keadaan kita. Dan kita naklah, orang Islam naklah bersatu. Orang Islam jangan tolak hukum Allah. Ya, wallahu alam. Jadi yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah dengan sendiri. Yang ini bersendirian. Allah bersendirian. Allah jadikan sekalian alam ni sendiri. Kan? Allah Ta'ala jadikan syurga dan neraka sendiri. Tak ada siapa tolong buat syurga neraka. Allah yang jadikan. Allah Ta'ala jadikan manusia, makhluk ini sendiri. Ya, Allah Ta'ala beri rezeki kepada sekian hamba tu sendiri. Allah menghidupkan dan mematikan sekian makhluk ini sendiri. Ya ke? Kan? Dulu kita dah soal dalam pertama dulu. Ya ke? Ya ke Allah Ta'ala yang cabut, yang menghidup mematikan makhluk? Yang cabut nyawa siapa? Israel. Kan? Israel cabut nyawa. Jibril turunkan wahyu, Mikail menurunkan hujan, ya, hujan dan rezeki, dan menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Israfil tiup sangkakala. Sekarang ni dalam nak finishing je sangkakala tu, belum siap habis lagi. Kan? Siap besok terus tiup. Tu Israfil. Dan lagi Munkar Nakir soal dalam kubur. Raqib Atid mencatat, kan? Catat kebajikan dan kejahatan. Malik jaga neraka, Ridwan jaga syurga, Malaikat Aqabah menjaga segala makhluk, ya, segala makhluk yang bernyawa dijaga oleh Malaikat Aqabah. Habis itu Allah Ta'ala buat kerja apa? Kan? Kalau orang tanya lah, Tuhan buat kerja apa? Apa nak jawab? Ya? Subhanallah. Kalau tanyalah, kalau orang kafir tanya kat kita, dia baca, dia study tentang Islam, kemudian dapat dia pun tanya kita. Kata Tuhan berdiri dengan sendirinya. Tuhan buat kerja apa? Mentadbir. Contoh sama juga macam pengarah. Mentadbir pejabat. Kan? Atau kena cari jawapan dia. Tapi dah beri dah. Kan? Dah jawab dulu dah. Tak? Dah kan? Sebab kita dah khatam satu kitab. Dah jawab. Jadi kena cari balik mana letak jawapan dulu. Subhanallah. Jawapan tu memudahkan yang pening-pening kepala. Setiap makhluk ini, ya, setiap yang berakal dan yang bernyawa, berakal, mereka ada taklif syarak.
Ya, setiap makhluk tu ada taklif syarak, ada tanggungjawab syarak pada mereka. Jadi yang ada semuanya yang berakal ada tanggungjawab, yang tak ada tanggungjawab yang tak berakal. Tak berakal tak ada tanggungjawab. Jadi kalau seorang manusia tu tak menunaikan tanggungjawab, dia tu tak berakal tu. Ya, yang berakal mesti tanggungjawab. Tanggungjawab kita apa? Allah Ta'ala jadikan kita ni manusia. Tanggungjawab kita apa? Beribadat. Tanggungjawab tu ibadat. Ibadat pada Allah. Apa buat? Sembahyang, ya, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir. Itu tanggungjawab kita. Siapa tak tunaikan tanggungjawab, mati akibat pada diri mereka sendiri. Dosa lah. Tak tunaikan tanggungjawab, tak tunaikan yang fardu, dosa. Tak tunaikan yang sunat, tak ada pahala. Ya, tak dapat rahmat daripada Allah. Itu tanggungjawab. Dan bertindak dengan jin. Jin pun serupa manusia, bertanggungjawab. Ya, sebab itu ada jin Islam, ada jin kafir. Dan lain ialah binatang tak ada tanggungjawab. Binatang, sebab itu binatang ikut fitrah. Ya, ikut fitrah saja. Dan juga pokok-pokok, ikan dan sebagainya, burung, semuanya ikut fitrah. Hantu ikut fitrah. Ya, hantu ikut fitrah. Hantu tak ada tanggungjawab. Jadi orang hantu tu macam binatang. Dan lagi malaikat. Malaikat pula bertanggungjawab mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah kepadanya. Jadi itu ibadat. Ibadat Jibril menguruskan hal wahyu. Kalau Jibril mogok, wahyu tetap sampai kepada Nabi dan Rasul. Kan? Berita dengan ibadat Israel dengan malaikatul maut ialah menaikkan cabut nyawa. Kan? Mencabut nyawa. Dan cabut nyawa tu adalah ibadat bagi Israel. Sebab itu tak ada siapa yang lambat mati. Lambat daripada ketetapan mati dia lah. Dan misalnya kita lahir kita, Allah Ta'ala beri umur kita selama 60 tahun. Dan tepat 60 tahun mati. Dia macam tu lah. Ya, itu apa dia? Ibadat Israel. Kalau Israel pula buat mogok, tak nak cabut nyawa, manusia, makhluk ni tetap juga mati. Bukan manusia saja, binatang mati. Banyak tu. Masya-Allah, ya. Tapi ya, setiap seorang daripada kita ini ialah diulang-ulang oleh malakul maut. Ya, malaikat kematian mengulang-ulang kita. Setengah kaul kata 70 kali satu hari. Setengah kaul kata sampai 300 kali sehari. Masya-Allah. 300 kali sehari sampai belum. Agaknya kalau nampak malaikat datang, rimaslah kita. Tak ada kerja lain ke? Datanglah lain kali. Kan? Masya-Allah. Sebab apa? Sebab itu ibadat mereka. Dan malaikat itu taat. Malaikat taat pada Allah dan tak pernah engkar perintah Allah. Itu malaikat. Ya, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, tidak terkemudian satu saat dan tidak terdahulu satu saat. Tepat betul. Kan? Apa? Sebab itu ibadat malaikat. Kita pula ibadat kita kadang-kadang lambat, bukan satu saat lambat, 1 jam lambat. Kan? Saya tengok jam kita tu pun lambat 5 minit. Nah, jam waktunya. Kan? Lambat 5 minit. Kena reset mula. Terus saya sampai tadi orang belum azan lagi, padahal tempat lain dah azan dah. itu satu apa namanya, satu keuntungan untuk saya lambat datang. Harapkan dah masbuk, rupanya tak dapat dah. Kan? Allah alam. Itu kita lah manusia yang buat satu benda tak menepati. Tinggal lagi malaikat semuanya, ya, semua tepat. Tepat ibadat. Tak engkar. Satu saat pun tak engkar. Masya-Allah, tu dia. Ya, itu dia maksud dia dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala Maha mengetahui,
Maha mengetahui, Maha berkuasa, Maha berkehendak pada sekalian alam ini. Tapi ya, yang dilakukan oleh malaikat itu adalah ibadat bagi mereka. Ya, wallahu alam. Sebelum ada malaikat, belum malaikat dijadikan, Allah sedia ada. Allah sedia ada. Allah sedia ada. Allah jadikan, mula-mula Tuhan jadikan ialah bumi dan langit. Ya, sebelum malaikat, bumi dan langit Tuhan jadikan dulu. Itu penempatan. Bumi satu penempatan, langit satu penempatan. Dan langit itu pula berlapis-lapis. Kan Tuhan jadikan. Dan bumi, langit tu mengelilingi bumi, keliling bumi langit. Dan langit tu Tuhan bina dengan tak ada tiang, masya-Allah, kan? Dan bumi duduk tengah-tengah. Antara bumi dengan langit ada angkasa lepas. Dan angkasa lepas tu pula letak Allah Taala letakkan planet-planet. Kan? Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kan? Ya, sungguhnya kami jadikan apa namanya, sama dunia. Sama dunia artinya angkasa lepas. Ya, menjadikan angkasa lepas itu dengan lampu-lampu. Bimasabih, kami hiaskan angkasa lepas itu dengan lampu-lampu. Lampu-lampu apa dia? Planet-planet, bulan, bintang, dan juga apa, kawakib, buruj Tuhan letakkan, ya, dengan lapisan-lapisan masing-masing, dan tak belaga antara satu sama lain. Kapal terbang naik 2-3 buah aja dah belaga atas. Kan, bintang berbilion-bilion, bertrilion bintang di langit tak ada belaga, tak ada belanga. Kan, wallahu alam. Itu apa namanya, Tuhan jadikan mula-mula sekali ialah bumi dan langit. Dalam surah Taubah Allah Ta'ala mengatakan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Tuhan Allah yang jadikan bulan bilangan hari ini, bilangan masa tu, bulan masa. Yang Melayu ni semuanya bulan di angkasa pun bulan masa pun bulan. Kan? Baik, jadi bulan masa tu Allah Ta'ala jadikan inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala ada 12 bulan. Ya, indallahi 12 syahran, 12 bulan, iaitu bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. 12 bulan tu Allah yang beri nama. Sebab tu kita ingat bulan tu, kita ada dapat pahala. Ingat bulan tu. Hari ni 27 hari bulan, ya, November, dan juga 27 hari bulan Safar. Kan, 27 November dan 27 Safar. Hari ni hari Ahad. So hari 28, 29 hari Selasa. Tak jadilah kalau 29 hari Rabu melonjak-lonjak orang Syiah. Kan, mereka pergi ke Karbala. Tapi mereka ambil Rabu akhir, iaitu pada hari Rabu lepas. Hari Rabu lepas lah, Rabu akhir bulan Safar. Ya, mereka mengingati akan kematian Sayyidina Husain, Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Baik, kita kembali semula tentang Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Maksudnya Allah Ta'ala maha berkuasa untuk sekalian alam. Allah Ta'ala maha menentukan segala sesuatu dalam alam ini. Tidak gugur sehelai daun pun, melainkan semuanya dalam ilmu Allah. Ya, tidak apa-apa pun berlaku dalam perkara ini, semuanya dalam ilmu Allah. Subhanallah. Kalau kita ditugaskan Allah Ta'ala untuk jaga pokok je pun tak terjaga dah. Dan jaga pokok dalam satu kawasan. Katalah dalam mukim Ampangan ni, penghulu di penghulu Ampangan ni, tugas dia jaga pokok, tak terjaga dia dah. Kan, tugaskan.
Mana nak terjaga? Setiap pokok nak fikir nak tentu pula daun ni nak gugur ke, daun ni tak gugur ke. Masya-Allah. Itu baru satu kawasan Ampangan. Tak usah kawasan Ampangan, kawasan blok C je lah tak terjaga dah. Kan? Itu dia macam mana bandingkan dengan kuasa Allah Taala. Masya-Allah. Ya. Baik, jadi setiap doa daripada makhluk, permintaan pada makhluk, semua Allah Taala dengar. Betul, kita terfikirlah, Allah Ta'ala tak dengar ke orang Islam Rohingya yang menjerit-jerit, ya, kesakitan dan sebagainya, yang dibunuh, disembelih oleh orang-orang Burma, kan? Allah Ta'ala tak dengar ke? Allah Ta'ala Maha mendengar. Tapi Allah Ta'ala beri demikian itu, lepaskan bagi mereka tu sebab ada sebab dia, ya, ada sebab tu daripada makhluk. Ya, sebab daripada makhluk. Macam kita lah, kita sebab sakit. Adakah seorang tu tiba-tiba sakit? Tak. Seorang yang ngidap kencing manis tu, dia sebab dia dah ternak gula daripada kecil lagi, kan? Tak, dah ternak gula tu. Dia kecil lagi makan coklat, makan aiskrim, makan apa teragak je, kan? Yang mak dia bagi ayah atuk, mak tak bagi ayah tak bagi atuk tak bagi wan bagi, kan? Dia dah ternak penyakit tu dia kecil sampai tua. Lepas tu tua lah asyik minum teh teh sana teh sini. Itu dia ternak sakit, mana tak jadi. Itu sebab tu daripada makhluk, ya. Jadi kalau tak ada sebab, Allah Ta'ala kata, waja'alna likulli syai'in sababa, kami jadikan setiap sesuatu itu dengan sebab. Lepas tu Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala jadikan dia, Allah Ta'ala memang nak turunkan Adam tu ke dunia, nak turunkan ke bumi, tetapi Allah Ta'ala jadikan Adam tu depan aras, kemudian dimasukkan dalam syurga, dibagi syarat. Adam langgar syarat. Apabila langgar syarat, maka sahlah Adam tu diturunkan, dibuang dia ke bumi, sebab langgar syarat. Kalau tidak, kita semua tak lahir, kan? Kalau Adam tak turun ke bumi, tak lahir, sebab dia pernah dalam syurga tak ada hospital bersalin, kan? Dalam syurga tak ada tandas awam, tak ada dalam syurga. Jadi Adam dengan Hawa dia bersunguk-sunuk, bersuka-suka dalam syurga. Bila nak turun? Sebab tu Adam sendiri yang buat, kan? Dia sendiri yang dia langgar syarat, maka batallah perjanjian. Asalnya Allah Ta'ala kata pada Adam, masuklah kamu kedua dalam syurga, kan? Dan makanlah apa saja dalamnya. Tapi langgar syarat. Dengan syarat jangan dekati pokok ini, wala taqraba hazihi syajarah. Jadi dengan itu, apabila langgar syarat, maka layaklah Adam dikeluarkan daripada syurga, turun ke dunia, maka lahirlah kita sebagai anak Adam, kan? Wallahu alam. Sedangkan itu semuanya dah dalam ketetapan Allah. Allah Ta'ala dah takdirkan, ya, dalam takdir Allah Ta'ala. Tapi dia berlaku mengikut pergerakan alam ini, ya. Wallahu alam. Baik, kita lihat sana. Bersendirian, tidak berkehendak kepada tempat berdiri, ya. Allah Ta'ala tak berkehendakkan tempat berdiri, iaitu zat, dan tidak berkehendakkan kepada yang menjadikan dia. Tuhan lam yalid wa lam yulad. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia. Tegasnya Allah itu terkaya. Terkaya, sebab itulah dalil dia, innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu terkaya daripada sekalian alam. Terkaya artinya tidak memerlukan, itu terkaya.
Semua kita ni tak kaya sebab sentiasa memerlukan, kan? Yang antara presiden yang terkaya dalam dunia ialah Presiden Colombia. Dia tak memerlukan gaji, kan? 90% gaji dia potong untuk negara. Itu Presiden Colombia. Dan dia tidak duduk rumah kerajaan, tak ambil allowance. Gaji pun tak ambil, allowance lagi lah. Dia tinggal 10% je daripada gaji dia. Dia pakai kereta Volkswagen buruk tu, yang dulu kita Volkswagen lama tu, bidang katak tu. Tu kereta dia, kan? Presiden Colombia. Kenapa? Kerana dia dia tak memerlukan. Dia nak hidup sama macam rakyat nak rasa. Ya, tu presiden. Itu berarti dia lah yang terkaya. Dia tak perlu apa-apa. Pergi hospital, dia tak ambil dia punya kelayakan untuk duduk hospital tu. Dia ikut macam rakyat biasa. Ya. Ambil ubat pun beratur. Presiden sekarang ada ke ubat beratur? Doktor berlelah datang ke rumah dia, kan? Subhanallah. Dan kita pula menteri Malaysia yang terkaya, Nik Aziz. Ya tak? Nik Aziz, dia apa? Dia allowance tak ambil. Tapi lagi kaya, lagi terkaya lagi apa nama tu, Presiden Colombia. Nik Aziz allowance tak ambil. 40% potong gaji, 40%. Mengikut cerita je lah, kan? Rumah pun dia tak duduk rumah rasmi. Dia tak pakai kereta rasmi. Masya Allah. Pasal apa? Sebab dia tak memerlukan. Jadi yang lain-lain menteri miskin, terus memerlukan. Yang paling miskin, yang sapu banyak-banyak tu lagi miskin. Sebab apa? Dia sentiasa memerlukan. Jadi kita tak boleh marah kat dia pasal dia miskin. Dia ambil bilion-bilion tak apa pasal dia miskin. Kan? Subhanallah. Lepas tu jangan marah-marah, tanggung je lah. Kan? Subhanallah. Baik. Di sini katanya terkaya dan tidak berhajat kepada sesuatu, sama ada pada perbuatannya atau pada pada hukumnya, tetapi Tuhan menjadikan tiap-tiap suatu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahah yang kembali kepada sekalian makhluk. Allah Ta'ala jadikan semuanya untuk makhluk. Wallazi dalam surah Baqarah, wallazi khalaqas samawati wal ard, Allah wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan bagi kamu sekalian yang ada atas bumi ini untuk kamu. Dah siap semua bumi ini, baru jadikan manusia. Manusia ialah kejadian yang terbaik, manusia. Dan Tuhan jadikan manusia dah terakhir, makhluk terakhir Tuhan jadikan, ya. Makhluk terakhir. Jadi makhluk itu dah siap dah ke bumi. Sebab itu nabi-nabi dan rasul-rasul dibangkitkan, ya. Rasul-rasul itu untuk menyampaikan risalah syariat, bukan nak ajar manusia macam mana nak buat rumah. Tak ada rasul buat macam tu. Tak ada rasul nak ajar manusia macam mana nak buat kapal perang, nak buat kapal besar, nak buat apa namanya alat-alat, ya, alat-alat elektrik ke, nak buat elektrik ke, nak buat apa namanya komputer dan sebagainya. Itu bukan tanggungjawab rasul, ya. Tapi dikatakan bahawa sifat rasul itu ialah, ya, fatanah, kan? Sifat rasul fatanah, bijaksana, ya. Sifat nabi dan rasul fatanah. Kalau nabi itu bijaksana, mengapa nabi tak buat satelit, kan? Mengapa nabi tak buat kereta kebal?
Mengapa Nabi tak buat peluru berpandu? Kan? Mengapa Nabi tak buat komputer? Kata Nabi bijaksana. Kalau orang tanya kita macam tu, apa nak jawab? Ha? Ya ke? Apa salah mendahulukan? Supaya macam Graham Bell tu, dia buat telefon, masa tu pun tak perlu juga. Kan? Sama juga dengan Anderson. Kan? Dia cipta elektrik. Masa tu orang semua pakai filter je, tak perlukan juga. Kata Nabi bijaksana. Betul tu, elok jawab tu. Nanti bijaksana. Habis apa yang bijak sangat? Ya ke bijak sangat Nabi tu? Kan? Dia tak ada buat mesin pun, tak ada buat mesin jahit pun tak ada. Satu, semua jahit tangan. Kan? Nabi menjahit kasutnya yang koyak, kan? Pakaiannya koyak. Nabi menggiling gandum. Nabi tak buatlah satu kilang tepung, kilang mesin gandum, tak buat. Malah nak perah air tebu pun tak buat, kan? Kita orang Melayu ada juga perah air tebu. Subhanallah. Dia kalau tanya apa yang bijak, katakan Nabi itu bijaksana, betul ke tak betul? Betul ke tak betul Nabi itu bijaksana? Kalau orang bijaksana ni, dia mengadakan sesuatu yang tak dapat diadakan oleh orang lain, itu bijaksana. Kan? Kalau dia boleh membuat sesuatu yang dah sedia ada, itu bukan bijaksana, itu cuma pandai je. Tukang rumah, dia pandai bertukang, kan? Pandai bertukang, dia dapat buat tu, katalah tukang kayu dah ada, tebang je kayu, potong kayu, buat tukang kayu. Begitu juga dengan orang buat yang terkini ialah nuklear. Buat nuklear, mana ambil nuklear, macam mana buat? Uranium dah ada dalam bumi, kan? Dah ada uranium, ambil je, carilah uranium. Begitu yang buat current dah ada di angkasa, dah siap current. Begitu dengan gelombang-gelombang, kita pakai telefon ke handphone ke sekarang ni, kan? Gelombang dah ada di angkasa, sambungkan saja. Itu sebab Allah Taala kata wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan bagi kamu, bukan ja'alalakum. Wallazi ja'alakum, wallazi khalaqalakum. Allah yang menjadikan bagi kamu, ya, semua yang ada di atas muka bumi dah siap cari buat. Yang Nabi pula tak cukup masa untuk nak buat benda tu. Kalau Nabi buat macam tu, orang tak kenal Allah. Nabi nak pertama, Rasul-Rasul nak mengenalkan manusia pada Allah, makrifah akan Allah. Nak makrifah pada Allah ini, mestilah orang yang betul-betul pandai yang menyampaikannya, kan? Betul-betul bijaksana. Kalau tak bijak orang menyampaikannya, manusia tak terima. Kita tahu, kita yakin Allah ada, kan? Kalau bukan Nabi yang sampaikan, kita tak percaya dah. Mana dia Tuhan, tak nampak dah, kan? Betul juga dengan lain-lain perkara sam'iat tentang ruh. Nabi sampai kenalkan manusia tentang ruh, tentang akal, tentang tentang dosa, pahala, itu semua Nabi sampaikan. Ya? Mana ada manusia beritahu dosa pahala? Nabi yang sampaikan. Jadi kalau Nabi tak beritahu dosa pahala, manusia buat apa saja. Tu manusia tak tahu dosa pahala yang rambutan tu makan orang tu. Dia tak tahu dosa pahala, kan? Begitu orang kafir anggap tak ada dosa saja. Mereka buat apa saja, orang kafir. Mereka tak sampai dakwah. Betul, kita orang beriman sampai dakwah pada kita. Ya, wallahu alam. Dan Nabi juga beritahu tentang alam kubur, alam barzakh, kan? Alam akhirat. Itu semua benda yang tak terlintas dalam pemikiran manusia.
kalau tak disampaikan oleh Rasul-Rasul. Sebab tu Rasul-Rasul bilangannya 313 dan Nabi bilangannya 124,000. Seramai itu 124,313 manusia yang menyampaikan risalah Allah. Itu pun manusia tak ikut, kan? Manusia tak ikut. Manusia masih degil. Allah alam. Itu namakan bijaksana. Kenapa lah? Sana tu mana? Sana tu akhirat. Bijaksana tu nak selamatkan orang di akhirat. Itu bijaksana. Yang pandai buat komputer tu bijak sini. Untuk di sini je. Kan? Di dunia je bijak, akhirat tak bijak. Allah alam. Ya. Baik. Kalau orang tanyalah, macam mana nak jawab? Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat, tetapi Tuhan menjadikan suatu dan mengadakan undang-undang semuanya faedah dan maslahah kembali kepada sekian makhluk dan menjadikannya semata-mata kerana kelebihannya dan belas kasihannya. Kelebihan itu maksudnya apa? Ya, li fadlillah, kerana kurniaan. Kelebihan maksudnya kurniaan, ya. Allah Ta'ala menjadikan kita ni dapat sehat, menjadikan kita ni dapat makan, dapat memandang, dapat melihat. Itu kurniaan Allah. Tuhan kurniakan. Lepas itu nikmat yang Tuhan beri pada kita, ya, tak terhingga. Tak ada siapa yang membilang berapa kali tarik nafas satu hari bernafas. Tak ada siapa yang dapat membilang berapa lama, berapa banyak kelipan matanya satu hari. Tak ada siapa dapat membilang berapa banyak, ya, suara-suara yang dapat didengar ke telinganya satu hari. Tak dapat dah, kan? Tak ada seorang pun dapat membilang berapa banyak ruang-ruang roma daripada badannya. Dapat kita bilang, kan? Tak ada siapa dapat bilang. Tak usahkan nak bilang rambut, bilang misai pun tak dapat nak bilang, kan? Tuhan beri. Itu semua nikmat Allah Ta'ala. Betul Tuhan kata, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat Allah, kamu tak dapat menghinggakan. Tapi mengapa tak nak tunduk pada Allah? Mengapa tak nak ikut perintah Allah? Mengapa tak mau nak tegakkan agama Allah? Soal gitu, kan? Mengapa kita masih tegakkan hukum manusia, hukum taghut, tak nak ikut hukum Allah? Lepas tu hukum Allah pula nak bincang pula. Mengapalah, apa hak manusia nak bincang hukum Allah? Kalau hukum manusia bincang, apa ni hukum Allah Ta'ala nak bincang? Kalau satu bincanglah, roh kita nak pakai berapa lama? Bincang, kan? Bincang bernafas. Kita bernafas berapa kali nak nafas satu hari? Bincang. Yang lain-lain tu tak payah nafas, kan? Pemberian Allah Ta'ala tak ada nak bincang. Hukum Allah pula dibincang. Belum lulus lagi. Itu pun bukan hukum Allah Ta'ala tu. RUU 355 tu, kan? Itu baru nak memertabatkan Islam, baru nak memertabatkan, naik sikit martabat undang-undang Islam, Mahkamah Syariah, ya, Mahkamah Syariah tu martabat dia naikkan. RUU tu baru sebut, belum bincang lagi. Bila nak bincang pun tak tahu, kan? Wallahu alam. Dan ramailah Melayu yang membantah dia. Melayu Islam bantah hukum Allah Ta'ala. Kalau nak bantah hukum Allah Ta'ala, janganlah terima nafas daripada Allah. Tukarlah paru-paru lain. Buat sendiri paru-paru. Saya tak nak pakai paru-paru yang Tuhan beri. Buat sendiri paru-paru. Masukkan dalam dada, kan? Lepas tu otak pun tukar otak lain. Tukar otak udang. Pasal bodoh-bodoh nampaknya. Kan? InsyaAllah. Baik, maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hamba-Nya. Lepas tu kalau kita sembahyang, kita buat baik, dapat pahala. Pahala tu kembali pada kita. Ya, dalam Quran Allah Ta'ala katakan, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
Tuhan kata, kalau kamu buat baik, baik itu kembali kepada diri kamu, dan kalau kamu buat jahat, jahat itu pun kembali pada diri kamu. Sebab itu orang yang buat baik dapat pahala dan dapat pembalasan pahala itu di akhirat dengan nikmat. Yang buat jahat pula dapat dosa, dosa itu balasannya ialah azab. Dan Allah Ta'ala tak ada untung situ, tak ada ambil untung. Lepas tu Tuhan suruh kita ni beri hutang pada Allah Ta'ala. Jangan beri hutang ke orang tak bayar. Beri hutang pada Allah. Hutang pada, kita beri Allah Ta'ala hutang, iaitu buat ibadat banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, Allah Ta'ala kena bayar. Dan Tuhan kena bayar. Man zallazi yukridullaha qardan hasana fayadha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Tuhan kata, siapa dia yang mahu nak beri hutang pada Allah Ta'ala dengan hutang yang baik-baik, nescaya Allah Ta'ala bayar berganda-ganda. Masya Allah. Itu pun tak nak buat. Kita harapkan sikit-sikit dunia, kan, sikit dunia, bukan main bersungguh-sungguh. Orang jual nasi lemak kena tengah malam pukul 3 dah bangun dah, kan, pukul 3 dah malam bangun. Kemudian nak masak nasi tu, nak kukus, nak tengok elok-elok, kata elok nanti tak dapat jual besok. Kemudian tu nak apa lagi, nak lipat daun pisang, kan, nak dibungkus nasi lemak tu, pukul 3 pagi dah bangun. Dapat dia berapa? Dapatlah RM50. Kok dapat, kan, RM50 sehari tu. Rasa saya tak dapat tu dah. Banyak orang jual dapat RM10, RM20 untung dia. Allah. Itu berjaga daripada pukul 3 pagi, kan, sampai habis. Kalau tak habis balik cembeng je. Kemudian tu lepas tu petang cari lagi bahan-bahan. Berapa lama tu nak dapat? Sikit je. Tapi pahala baca Quran, satu muka surat, satu per huruf saja Quran kita baca, dah dapat 10 pahala. Satu huruf saja. Alif Lam Mim, dapat 30 pahala. Kan, satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim, dah dapat 190 pahala sekurang-kurangnya, dan diganda sampai 700 kali ganda. Insya-Allah. Itu tak nak buat. Pasal apa? Tak nampak. Tak nampak, kan? Allah Ta'ala berikan kita darah, daging, tulang, penglihatan, pendengaran. Tak rasa itu pemberian Allah. Yang kita tetap rasa pemberian manusia. Itu sebab berungut tak dapat brim. Ramai tak dapat brim. Apa lambat benar brim ni dapat ni? Padahal sikit dia kan, banyak pun. Kalau sekarang ni naik 1,200 apa, RM3 je sehari. RM3 sehari. Elok jual nasi lemak lagi, lebih banyak dapat dia, kan. Agak brim RM3 sehari. Masya Allah. 1,200 bagi 12 bulan, RM100 sebulan. RM100 sebulan bagi 30 hari. Tak RM3 dapatnya, kan. RM3 sehari. Itu heboh sangat tu. Baik betul dia beri RM3 je dapat dia. Tak tahu kena GST berapa ringgit sehari kena. GST mungkin RM10, mungkin RM15 sehari tengok pembelanjaan, kan. Kena pula tukar tayar itu. Masya Allah. Tukarlah 4 tayar, kan. Kalau tayar kancil okey sikit. Kena tayar apa, CRV Ustaz Aziz punya. Berapa nak bayar tu? 4 tayar. Subhanallah. Tak cukup brim tu dah. Tambah pula kau tak dapat brim. Macam saya lah, mana dapat brim. Ustaz Aziz pun tak dapat kan? Tak. Sebab dia ada, tak dapat tu dah. Subhanallah, ya. Itulah kita manusia. Kita pandang benda yang kecil tu, kita pandang besar. Benda yang besar Allah Ta'ala sediakan tak nampak. Kalau Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tak beritahu, lagi tak ada siapa yang tahu, kan. Subhanallah. Maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hambanya, dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya oleh sebab maksiat hambanya. Nak buat maksiat lawan Allah Ta'ala tetap maha terpuji. Innallaha laghaniyun hamid. Satu ayat lagi, Tuhan tu maha kaya dan maha terpuji.
Apa terpuji? Semua malaikat puji Allah Ta'ala. Manusia berapa ramai saja. Manusia dalam dunia ni, ya, masa hidup dalam dunia ni, tempoh hidup dalam dunia ni, manusia setiap masa dikirakan sebanyak 7 bilion, ya, 6 ke 7 bilion manusia di dunia ni. Orang Islam, orang kafir, semualah di sekeliling timur, barat, utara, selatan dalam bumi ni, berdiri atas bumi ni, manusia 7 bilion. Itu pun tak sampai, ya, tak sampai 7 bilion mengikut perangkaan dia. Sikit saja. Malaikat jadi, Allah jadikan percaya bukan bilion, trilion, bukan trilion, tak ada nama dah, kan? Orang boleh kira sampai trilion, lepas trilion tak ada kira dah. Mana nak kira, masa tu timbang kilo je, kan? Itulah kalau banyak nak duit tu, kita berapa dapat, kita nak ambil dalam 10 kilo 10 kilo duit misalnya. Tu yang macam kat Sabah tu, dia tak kira, kira rupanya baru dapat 15 juta, ya, 15 juta. Itu pun lama ngiranya, ramai lah ngira tu, lama. Masya Allah, 15 juta. Kalau yang 40 bilion tu, mana nak kira? Kalau yang trilion, payah nak kira, kan? Sudah-sudah main timbang kilo je, kan? Baik. Jadi malaikat bilangannya sangat ramai, dan semuanya bertasbih pada Allah Ta'ala. Semua memuji Allah, malaikat. Sedangkan malaikat tak masuk syurga, kan? Malaikat tak masuk syurga. Semua taat tapi tak masuk syurga, tak dapat nikmat syurga. Malaikat yang jaga syurga itu pelayan syurga. Dan malaikat juga tak masuk neraka. Tapi malaikat yang jaga neraka itu warder, kan? Dia bekerja dalam neraka, menjalankan perintah Allah Ta'ala untuk menjalankan azab. Itu malaikat jaga neraka. Tapi semua memuji Allah Ta'ala, bertasbih pada Allah. Tak ada satu pun malaikat yang engkar pada Allah Ta'ala, ya. Dan Allah Ta'ala jadikan pula binatang, semua ikut fitrah, tak ada lawan Allah, binatang. Dan Allah Ta'ala jadikan pokok-pokok, setiap helai daun bertasbih pada Allah Ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kan? Semua yang ada di bumi langit, setiap butir pasir, semuanya bertasbih pada Allah Ta'ala. Ayam kokok pagi-pagi bertasbih pada Allah Ta'ala, kan? Pokok ayam tu pagi-pagi malah mengingatkan, kan? Ayam jantan berkokok, uzkurullah, dia kokok, kan? Ingatlah Allah. Dan saut ayam lain pula, ya ghafilin, wahai orang yang lalai, kan? Jadi ayam tu banyak sangat kokok dia, pagi esok tuan rumah tangkap ayam, sembelih. Sembelih ayam. Patutnya tuan rumah tu kena sembelih, tak semayang, tapi ayam yang kena, kan? Kesian ayam tu. Semuanya bertasbih pada Allah, kecuali yang ada tasbih, sedikit tasbih, kurang tasbih, tak ada tasbih pada Allah, ialah manusia dan jin, ya, manusia dan jin. Itu dia yang apa nama, yang tidak bertasbih ataupun yang kurang bertasbih. Kita pun kalau tasbih lepas sembahyang 33 je, kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau sampai 100 mulalah makmum gesah. Apa imam ni kena tasbih buat banyak, buatlah sendiri. Tak fikir ke? Tambahlah waktu subuh, kan? Sembahyang subuh bukan saja tak tasbih, tak datang sembahyang pun ke surau waktu subuh. Pasal apa? Nak pergi kerja, nak rebut yang sikit tu, yang banyak tak rebut. Masya-Allah. Baik. Kemudian kita lihat sana, ditegah makhluk itu, iaitu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk. Yang ditegah tu, yang diperintah, yang ditegah, semuanya kembali pada makhluk, ya. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa alaiha. Itu ada juga, siapa yang buat amal saleh itu kembali pada dirinya, siapa yang melakukan satu kejahatan maka kembali pada dirinya juga. Dan lagi firman Allah, ni ayat saya sebut tadi,
In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Surah Isra. Maka kata Syekh Suhaimi rahimahullahu taala, adalah segala yang maujudat itu dengan nisbah berkehendak kepada tempat dan kepada yang menjadikan dia itu terbagi pada 4 bahagian. Itu akan datang ya, insya-Allah perkara yang maujudat. Muka surat 19. Muka surat 19. Rumi surat apa? Ya? Rumi. Muka surat apa? 33 ya. Baik, sekianlah tazkirah kita. Ada apa-apa soalan? Ya? Bima Sakti. Oh, Bima Sakti. Saya pun tak faham sangat maksud Bima Sakti itu. Benarnya? Maksud dalam galaksi. Oh, Allah alam. Itu masuk dalam galaksi Bima Sakti. Masuk dalam penempatan. Ya, penempatan. Kononnya, ini cerita Melayu dulu, adanya kayangan. Ya, kayangan tu tempat jin asal dia. Ya, sebelum dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jin-jin ni duduknya di kayangan. Duduk kayangan. Kayangan tu artinya satu penempatan di angkasa. Apabila lahir saja Nabi Muhammad SAW, kayangan tu runtuh. Ya, runtuh kayangan, maka jin-jin pula duduklah dia di hutan-hutan, di gunung, dekat tempat kolam, tasik-tasik, tempat air bertakung, di laut, itu tempat-tempat jin. Dan duduk di dalam tanah, iaitu dalam lubang-lubang. Lepas itu kita tak boleh nak mencemarkan lubang-lubang. Ya, nak buang air kencing kat lubang, dijentikkan jin bengkak dan muka kan. Subhanallah. Ya, tak boleh. Kita dalam Islam tak boleh nak kencing kat lubang, tak boleh. Ya, dekat air yang tenang pun tak boleh. Air tenang tu tempat jin. Ya, Allah alam. Itu barangkali maksud dengan Bima Sakti itu. Manakala yang lain tu namakan cakrawala. Cakrawala itu kawasan-kawasan angkasa lepas. Cakrawala, antara bumi, ya, antara bumi dengan langit. Antara bumi dengan langit yang pertama itu ada sekarang ni sekat yang ditemui oleh manusia ada 8 planet. Kan, 8 planet. Bumi bukan planet. Jangan terima bumi planet. Bumi bukan planet. Sebab Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi, dan antara keduanya dalam Quran, ya, antara keduanya antara langit dengan bumi, itu ada planet-planet. Planet yang atas sekali ialah Plato, kan, yang manusia boleh jumpa, tapi belum tahu lagi apa lagi, masih lagi tak sampai pada langit yang pertama. Langit yang pertama tu dia ada dasar, ada pintu. Ikut dalam cerita-cerita, dalam ulama mengatakan langit tu dia punya lantai dia punya dasar dia ialah macam tembaga kerasnya tu langit. Tu sebab langit tu tak runtuh. Kalau langit tu pada tanah runtuh, kan, tembaga. Masya-Allah. Ya, tembaga yang padu keliling bumi, padu, bulat, tembaga bulat. Macam kita buat bola, kan, buat bola tembaga bulat, masuk air pun tak masuk, tak tembus dalamnya. Contoh salah begitu itulah. Jadi yang atas sekali Plato, bawah Plato Zuhal, kan, bawah Zuhal Mustari, bawah Mustari Marikh, bawah Marikh Matahari, bawah Matahari Zuhrah, bawah Zuhrah Atarid,
Bawah Atarid bulan. Lepas tu baru sampai ke bumi. Itu dia ada 8 planet setakat yang ditemui oleh manusia. Dan planet-planet tu tak ada penghuni, tak ada penduduk. Yang dicakap alien tu semua temerang, ya, itu semua rekaan. Alien tak ada makhluk nama alien, tak ada. Kalau makhluk ada nama alien, kita dah nampak dah ada berjalan-jalan merayau, kan? Tak ada makhluk. Wallahu alam. Makhluk Superman lagi tak ada, kan? Superman, Ultraman lagi tak ada. Sebab itu lawan antara Jepun dengan Amerika, kan? Amerika buat Superman, Jepun buat Ultraman. Lagi yang tak tahu. Yang kita Melayu pula Ultraman. Auta banyak. Subhanallah. Semua tak betul. Apa? Tak betul dia yang jenis man itu. Tak betul pakai spender kat luar. Itu tak betul akal. Subhanallah. Allah alam.